saya dengan bermakna menceritakan semua ahli panel yang insyaAllah ada bersama dengan kita pada Ustaz Alimuddin Hamzah, Ustaz Abdul Fattah Awang dan Ustaz Ahmad Khairi Jamaluddin. Assalamualaikum. Ustaz KJ pertama, Ustaz Alimuddin kedua, Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mati urusi Masjid Sayyidina Umar dalam sebab ini seluruh jawatan kuasa Masjid Muhammad Tuan Haji Muhammad Nazruddin Mabandi Bercakacung, tidak ketinggalan muslimin muslimat yang dimati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah, ucapan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat sama-sama kita berkumpul di masjid, di dewan masjid yang indah ini untuk sama-sama kita berforum, mendapatkan sedikit pandangan tentang satu isu yang besar yang melanda umat Islam, khususnya di bumi Palestin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu was-sami'ul basir. Satu ayat yang membicarakan tentang Masjidil Aqsa. Allah jelaskan di dalam Al-Quran, maknanya ianya satu benda, satu tempat yang mulia, yang Allah berkati di sekelilingnya. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan apa yang berlaku di sana, di Masjidil Aqsa, khususnya di bumi Palestin itu sendiri. Sebab itulah kita memilih tajuk pada malam ini, Palestin dan tanggungjawab ummah. Bermakna isu Palestin ini bukan kita fokuskan kepada penduduk Palestin sahaja, tetapi ianya merangkumi akan isu ummah itu sendiri. Maka insya-Allah pada malam ini isu ini akan dikupas oleh beberapa orang ahli panel yang saya kira telah dikenali ramai khususnya di Teluk Intan ini, dan secara khusus secara ininya ialah di masjid ini sendiri yang mereka merupakan asatizah yang memberikan kuliah, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Jadi saya tidak mahu mempanjangkan bicara sebagai moderator. InsyaAllah pada malam ini kita beri pada dua pusingan. Ya. Pusingan pertama 15 minit seorang. Lama. Dia belum dapat mic. Dia dapat mic kan, dia tak ingat 15 minit, dia jadi 50 minit seorang. Kemudian pusingan yang kedua 10 minit seorang, dan kemudian akan digulung oleh salah seorang penggulung pada malam ini. Ya. Jadi saya menjangkakan sekitar 1 jam setengah. Sekarang ni pukul 7.40, 8.40, 9 suku, insya-Allah kita akan berakhir akan forum kita pada malam ini. Jadi saya teruslah kepada soalan yang pertama yang mungkin kita ingin mendapat sedikit pandangan daripada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Khairi Jamaluddin, Ustaz KJ kita. Ustaz, apa sebenarnya sejarah ataupun punca isu dan konflik di antara Palestin dan Israel ini? Ada yang mengatakan bahawa Israel ingin merampas tanah Palestin bagi memenuhi semua agenda mereka. Ada yang mengatakan begitu. Israel ingin merampas tanah Palestin itu untuk memenuhi satu agenda yang ada kepada Israel itu sendiri.
Dan ada juga yang mengatakan bahawa Palestin sendiri yang memberi ruang kepada golongan-golongan Yahudi untuk menetap di tanah di Palestin itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh tolong jelaskan sedikit tentang isu ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftahna futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Kasih kepada pengurusi moderator kita pada malam ini, yang saya kasihi barisan ahli panel Al-Fadhil Ustaz Halimuddin dan juga Al-Fadhil Ustaz Fattah Awang, yang berusaha barisan jawatan kuasa masjid. Tidak saya lupakan yang berhormat adun kita Tuan Haji Naziruddin, barisan pimpinan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah pada malam ni kita dapat duduk bersama dalam sebuah masjid yang paling sejuk di daerah Teluk Intan ini. Jadi moderator dia bawa mood dia sangat-sangat menakutkan saya. Saya rasa macam malam nak nikah. Takut jadinya. Ya. Sedangkan saya ni jenis orang yang santai, happy dan saya suka menggunakan mungkin bahasa mudah lah, ya. Berbalik kepada soalan yang telah diajukan oleh moderator tadi, ya, sebenarnya, ya, dan sebenar-benar dan memang benar bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya. Sampai kiamat, ya. Tidak sekali-kali sampai kiamat orang Yahudi ini akan meredai kamu, orang Yahudi dan juga Nasrani meredai kamu, sehinggalah kamu mengikut jejak langkah mereka. Dan ada satu riwayat hadis Nabi sebut sampai ke lubang biawak pun kita akan ikut mereka. Jadi oleh kerana, ya, perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan isu tanah di Palestin, sebenarnya kita kena merujuk kembali sejarah dan kita kena patah balik ribuan tahun yang lalu, di mana orang-orang Israel ataupun Bani Israel, khususnya orang-orang Yahudi ini, mereka telah pun bergelandangan di atas muka bumi Allah Ta'ala ini semenjak daripada Rasulullah menghalau mereka daripada Madinah. Dan kita sedia maklum terdapat satu peperangan yang besar, iaitu Perang Khaybar. Dan Perang Khaybar ini apabila kita melihat dan kembali mengkajinya, rupanya mereka memang hendak mengampas tanah Madinah. Tetapi Rasulullah SAW lebih awal mengetahui dan menyerang mereka, sehinggalah Rasulullah SAW berjaya menghalau orang-orang Yahudi ini daripada bumi Khaybar. Jadi bertaburanlah mereka di atas muka bumi ini. Lalu mereka merujuk kepada 4 sumber mereka, iaitu yang pertamanya Talmud, kitab Old Testament, kitab Taurat. Yang keduanya kitab Talmud, yang ketiganya Kabbalah, iaitu kitab sihir mereka, dan juga kitab Zionis mereka, perancangan Zionis. Dan empat kitab ini ataupun rujukan ini menjadi sumber inspirasi untuk mereka bernegara. Dan mereka mengenang sejarah mereka, iaitu Bani Israel pernah mempunyai kerajaan yang paling besar yang tidak boleh ditumpaskan oleh sesiapa pun ketika itu, iaitu di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam dan Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi sebab itulah, ya, mereka sangat-sangat mendambakan kembali kuasa dan kerajaan serta tanah air setelah mereka menjadi gelandangan di seluruh dunia. Bahkan untuk makluman tuan-tuan, sebenarnya Yahudi ataupun Bani Israel yang sebenar-benarnya, DNA Bani Israel tu dah tak ada pun. Sebab mereka dibantai
Ya, mereka ni menjadi manusia yang hina di atas muka bumi, dan tiap-tiap tempat mereka datang, mereka dibantai, sehingga mereka terpaksa datang ke tanah Melayu ini. Ya, mereka datang dan duduk di Pulau Pinang, tapi mereka tak mengaku Yahudi, tak dideklarkan sebagai Yahudi, tetapi dideklarkan sebagai orang Latin daripada Brazil, daripada Meksiko dan sebagainya. Mereka duduk dan masih ada kubur Yahudi di Pulau Pinang. Ya. Jadi oleh kerana mereka dah mendambakan ya, tanah, nak tempat tinggal sedap, nak ada kuasa balik, ya. Jadi mereka mula menggerakkan satu perancangan, dan perancangan ini sangat besar, sangat halus dan sangat licik, ya. Perancangan yang pertama adalah untuk menghancurkan kerajaan Osmaniyah yang menjadi batu penghalang daripada mereka datang dan masuk ke Palestin. Jadi mereka melemahkan dahulu kerajaan Osmaniyah ini, dan ketika itu mereka mula masuk perlahan-lahan melalui kapal-kapal British, dan pertama sekali yang mendarat adalah pada tahun 1918. Mula orang Yahudi datang ke bumi Palestin. Tapi masa tu orang Arab dia tak ambil indah sangat. Sebab apa? Sebab orang Arab di Palestin ketika itu mereka berseteru dengan orang Turki, kerajaan Osmaniyah. Mereka tak suka orang Turki kerana mereka ketika itu dalam cengkaman Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah, kerajaan yang tidak bertutur dalam bahasa Arab tetapi bertutur dalam bahasa Turki. Jadi mereka tak mau, tak suka. Tapi bila Yahudi datang, tak apalah, lantaklah. Sebab Arab ketika itu mereka sedang menghadapi satu revolusi Arab Agung di bawah Said Sharif Hussein ketika itu, menumbangkan kerajaan Osmaniyah sebelum tumbang pada tahun 1924 dan dipecah-pecahkan. Jadi orang Yahudi datang, tak apalah, datanglah, ya, sebab mereka ni bukan ancaman pun, ya, datang sekapel, bukan ancaman kita sekarang ni kerajaan Osmaniyah. Sehinggalah mereka datang ramai-ramai, duduk, ya, ambil tempat, beli tanah, kuasai sedikit demi sedikit. Dalam masa yang sama menghidupkan api permusuhan kepada orang Arab ini, kepada orang Turki, sama-sama bangsa. Sehinggalah pada tahun 1948, ya, 1948 mereka berjaya menubuhkan negara haram Israel dengan diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu. Mulanya kecil aja, bawa api masuk kecil, sikit, dan orang Islam tak nampak itu ancaman. Sebab apa? Sebab orang Islam tidak melihat kepada inti Al-Quran. Orang Islam nak berseteru juga dengan orang Islam. Dia tak ambil orang Yahudi ni sebagai seteru dia. Allah Ta'ala dah sebut, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling menentang, bermusuh dengan orang Islam ni ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Mereka tak baca ayat tu, tak tengok ayat tu, dan kita pun tidak melihat dan tidak mengkaji, tidak memegang ayat ini. Dan kesannya adalah apa yang berlaku pada hari ini adalah kesan daripada apa yang telah dilakukan hampir 100 tahun dahulu. Apa tindakan kita hari ini akan kita rasa, anak cucu kita akan merasakan tindakan kita. Jadi sebagai kesimpulan pertama, tadi cadangnya nak bagi suam-suam sikit, udah jadi macam panas ni dah. Tapi itulah nak bagi tahu, memang betul, ya, mereka datang, ya, sebagai parasit, ya, menghisap darah umat Islam. Ya, Yahudi ini daripada awal lagi, daripada dulu, di mana mereka berada di situ, maka mereka akan cuba mengambil, ya, menguasai
sikapnya begitu. Ya, ini adalah sikap yang sangat-sangat tidak baik, sikap yang dipelopori oleh Zionis. Jadi saya rasa ya itulah untuk pusingan pertama. Jadi saya reservekan masa tu untuk kawan-kawan saya. Kalau dia potong juga, awal lah kita makan hari ni insya-Allah. Sebab tadi saya nampak macam ada nasi minyak je rasa malam ni kan. Jadi cepat habis, cepat makan. Wallahu a'lam. Dah, terima kasih Ustaz. Mula tadi nampaknya macam sejuk je. Isu yang disebut tadi, bagaimana rupanya Yahudi pernah ada di negara kita. Kalau kita membicarakan tentang di Palestin sana, sejarah yang membuktikan bahawa mereka pernah berada dan ada buktinya. Sejarah, kita belajar sejarah, dia ada bukti. Dan tidak boleh sesiapa pun menafikan akan faktor sejarah itu sendiri. Jadi sejarah ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz tadi, kita kena ambil iktibar. Jangan berlaku sebagaimana yang berlaku di sana. Kita tidak ambil cakna kepada apa yang sedang perancangan yang sedang mereka lakukan. Jadi dari apa yang dijelaskan tadi Ustaz Al-Panel kita yang kedua, Ustaz Alimuddin, mengenai isu Palestin ini, dia sangat berkait rapat juga dengan isu Masjidil Aqsa. Yang mana Masjidil Aqsa, seperti mana yang sama-sama kita ketahui, menjadi tempat rebutan. Aqsa itu menjadi tempat rebutan. Kita lihat bahawa ada tempat-tempat yang kita biasa dengar dengan Masjidil Haram, ada tempat suci bagi umat Islam. Ya. Kemudian di mana, di Vatican City, tempat suci bagi Roman Catholic. Ya. Dan Aqsa ni dia menjadi rebutan kepada tiga: Islam, Kristian dan juga Yahudi. Yang mana kini ianya menjadi rebutan antara Palestin dan juga Israel, negara haram Israel. Kita kena declare Israel ni tidak ada sebenarnya dalam peta yang sepatutnya. Tapi selepas daripada 1948 yang nyatakan tadi, dia wujud berada di Palestin itu sendiri. Sebab itu kita tidak mengiktirafnya. Bagi umat Islam, kita namakan bahawa negara haram Israel. Kita kena sebut kerana dianya adalah negara yang tidak diiktiraf. Ia menjadi rebutan, menjadi rebutan di antara Palestin dan juga Israel. Dan kini mereka mengawal dan merampas Masjidil Aqsa daripada umat Palestin. Siapa yang pernah ke sana lah, ya, mungkin ada masa satu ketika yang ada ruang ke sana. Kita nak masuk, hari ni kita nak ke masjid di Desa Batin, boleh masuk pintu mana-mana. Tetapi di sana mereka mengawal pintu-pintu daripada umat Islam masuk mengerjakan ibadat. Mereka mengawal Masjidil Aqsa. Namun rakyat Palestin tetap tegar dan kentar berjuang demi mempertahankan Masjidil Aqsa daripada tentera Israel. Mungkin setengah daripada kita tahu tentang pentingnya kita sebagai umat Islam untuk mempertahankan Masjidil Aqsa ini. Maka Ustaz, apakah sebenarnya keistimewaan yang ada pada masjid ini sehingga kita dituntut untuk mempertahankannya? Apakah yang menyebabkan ia menjadi titik jihad kepada golongan Muslim di dalam dunia untuk mempertahankan Masjidil Aqsa daripada cengkaman Yahudi laknatullah? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasahu wa wala. Amma ba'd. Terima kasih saudara moderator, ahli panel, Ustaz Khairi, Ustaz Abdul Fattah, YB, Jatuh Kuasa Masjid, seterusnya muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pertama sekali kita membicarakan tentang Masjidil Aqsa. Tahu tak masjid ni kat mana kan? Semua tahu dah. Dan mungkin kita tak tahu yang mana satu Masjidil Aqsa, ataupun yang dikatakan Masjidil Aqsa itu di mana kan. Kalau kita tengok dalam catatan hari ini, Masjidil Aqsa itu dialah keluasannya seluas 35 ekar.
besar kan. Lalu kita tengok gambar tu, apa yang kita nampak iaitu kubah warna merah tu, warna emas tu, kubah Sakhra, dan satu lagi yang warna biru tu. Itu masjid yang ada di atas, satu masjid Qibli dan juga masjid atau dipanggil Kubah As-Sakhra. Sedangkan di bawah tu ada 3 lagi masjid. Ada 3 lagi masjid bawah tu, yang salah satu daripadanya terletak dalam tu manuskrip dengan jumlah yang banyak, catatan lama, ada yang menyebut sehingga 500,000 manuskrip bawah tu. Tapi siapa yang menguasainya, kita tahu mungkin Yahudi lah yang menguasainya. Tapi yang kita lihat itu di atas sahaja. Selalu kita nampak itulah dia, dan bahkan setengah orang dia menganggap Kubah As-Sakhra itulah Masjidil Aqsa kan. Sedangkan di satu kawasan yang luas. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW menyebut tentang kelebihan dia, kita tahu Nabi kata jangan kamu bermusafir melainkan pada 3 masjid. Dalam hadis lain disebut kelebihan salat, bila kita semayang di Masjidil Haram, Allah gandakan pahalanya seperti sejumlah 100,000 pahala. Kalau di masjid aku, kata Nabi SAW, sebanyak 1,000. Adapun di Masjidil Aqsa sebanyak 500 ganjaran pahala. Jadi kalau kita tengok hari ni, kalau kita menunaikan ibadah haji atau umrah dan juga ziarah, orang pergi Mekah, orang pergi Madinah kan, rasa-rasanya mungkinlah bagi setengah orang dia tak rasa macam dia pergi beribadah. Sebab hari ni pembangunan begitu pesat di Mekah kan. Bahkan kadang-kadang sebelum pergi tu tanya kat mana jual kain murah atau gitu, jubah murah, jual abaya, tanya tu dulu. Makanan Malaysia kat mana, itu dia tanya. Dia tak tanya nak ibadah kat mana tak, itu. Kalau kat Madinah kat mana yang sedap makan, itu je bendanya kan. Jadi bukan kita kata salah macam itu, tetapi oleh kerana pembangunan itu begitu hebat, sampai kita seolah tak rasa, tak ada rasa nikmat. Bukan semua orang tak dapat rasa nikmat sebagaimana ketika Nabi SAW berada di situ. Mungkin boleh beribadah, tidak jadi masalah. Memang bila kita melihat Baitullah tu, memanglah kita akan rasa penuh kenikmatan. Kita ziarah Nabi SAW pun begitu. Tetapi oleh kerana pembangunan itu menyebabkan hati kita ni rasa macam, aku ni pergi melancong ke, kata kita kan, gitu. Itu yang kerap pergi tidak tahu tu, dia melancong. Tetapi bila kita pergi Masjidil Aqsa, satu binaan yang dibina zaman berzaman, yang dia ada hari ini dia dimula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian selepasnya ada khalifah kerajaan Bani Umayyah, dia upgrade kan. Jadi binaan ni binaan lama. Binaan lama. Bahkan ada mengatakan ini binaan yang asal. Jadi kalau pergi sana tu bukan tak adalah kita rasa macam pergi melancong kan. Dia kedai-kedai dia pun macam pergi kampung lah. Bahkan kita kata menurut catatan orang yang pernah pergi, dia kata orang situ pun mesra, macam bila datang dia kata selamat datang ke tanah anda, tanah air anda, dia kata gitu. Maknanya kita datang situ macam balik kampung. Pergi Madinah lain kan. Pergi Madinah, pergi Mekah, kita nampak lain macam je kan. Kelam kabut dengan pembangunan itu, dengan hotelnya, dengan apa semua. Jadi itulah dia sedikit latar belakang tentang Masjidil Aqsa. Jadi yang pertama, kalau kita lihat, memang dia ada kaitan langsung dengan tuntutan agama kita, yang Nabi SAW suruh kita ziarah ke sana. Yang kedua, kalau kita lihat Masjidil Aqsa ini, dia merupakan tempat yang Allah Ta'ala turunkan wahyu. Salah satu daripada 3 tempat yang disebut oleh Nabi SAW, wahyu itu turun 3 tempat. Satu ialah di Makkah, yang kedua di Madinah, dan yang ketiga ialah di Syam. Bila sebut Syam, termasuklah di sana Palestin ataupun Masjidil Aqsa. Kemudian kita tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ini di antara tempat yang disinggah oleh Nabi SAW, dan Allah jadikan dia satu base untuk pergi ke situ. Pergi situ sebelum Allah Ta'ala Mi'rajkan Nabi SAW. Di situlah timbul cerita Kubah As-Sakhra tu. Mungkin tuan-tuan pernah dengar orang sebut tentang batu bergantung, pernah dengar kan? Kat mana batu bergantung? Orang kata kat Kubah As-Sakhra tu lah. Sebab dia Kubah As-Sakhra ni, dia bila kita masuk atas, bawa dia ada pagar atas tu, dan pagar tu ialah kemuncak kepada gua. Atas atap kepada gua, bawah tu gua kan. Dan gua tu boleh masuk,
dan boleh semayang dalam tu muat dalam 15 orang kot, kurang lebih 15 orang. Jadi ceritanya kan, dan cerita yang tersebar di kalangan kita mengatakan inilah batu ni batu yang tergantung, kerana ketika Nabi Mi'raj batu tu nak ikut, lalu malaikat tahan dan batu tu tergantung. Gitu kan, kita pun tengok dan Google, batu tergantung, iyalah tu kan, percaya semua kita. Ada sahabat dia pergi sana, kemudian kebetulan yang jadi guide apa nama pelancong ni ialah orang Palestin. Orang bertanya ke dia, ni apa jadi cerita batu tergantung? Dia kata, aku ni orang Palestin, kata. Aku beranak sini, kata gitu. Kan, cerita ni lama dah aku dengar. Tapi setakat yang aku tahu tak ada batu bergantung, kata. Inilah batunya. Inilah batu yang bawah tu, dan batu tu tak bergantung. Faham? Jadi ini cerita yang masyhur dalam kita, rupanya tak ada apa nilai tentang batu bergantung tu, cerita je kan. Jadi tadi nak cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu di antara tempat yang Allah Ta'ala takdirkan Nabi SAW singgah dan melakukan salat dan sebelum dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita tengok di antara kelebihan Masjidil Aqsa yang begitu penting kepada kita kerana dia adalah tanah yang dibarakah. Yang Allah sebut dalam surah Isra tu, allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Maknanya tanah yang penuh dengan keberkatan. Bahkan hadis Nabi SAW menyebut bagaimana malaikat melabuhkan sayapnya di situ. Ini dia. Jadi maknanya memang tempat ini tempat yang penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Kadang-kadang bagi setengah orang yang materialistik, dia memandang kebaikan tu bila ada bangunan tinggi, ada salji, boleh main ice skating, mungkin boleh pergi sana sini. Tapi kalau mengikut Islam, keberkatan tu bukan sebegitu. Maknanya bila kita dapat sesuatu perkara, kita sampai ke satu tempat, kebaikan yang ada pada kita itu bertambah. Kan? Kalau pergi melancong dekat tempat-tempat yang kita kata yang ada laut dan sebagainya, ada bertambah kebaikan lah. Allahu'alam kan. Bila pergi tepi pantai pula nampak orang yang tak berpakaian, tak tahulah boleh menampak kebaikan tidak kan. Tapi kalau pergi tempat yang barakah ini, kebaikan kita akan bertambah. Berbagai-bagai bentuk kebaikan. Mungkin kita akan insaf, mungkin kita akan lebih tawaduk kepada Allah, dan berbagai-bagai. Satu benda yang cukup subjektif yang akan diperoleh bagi orang yang pergi ke Masjidil Aqsa. Itu dia. Jadi itu di antara kelebihan-kelebihan yang ada pada Masjidil Aqsa yang sepatutnya menjadikan kita semakin cinta kepadanya dan begitu penting dalam hidup kita. Maknanya ada kaitan antara kita dengan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan muslimin, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, hari ini kita lihat bagaimana umat Islam, bahkan mungkin yang bukan Islam pun dia bangkit. Dia agak bangkit dengan isu Palestin ini. Kan, semuanya. Bahkan ada sebahagian orang Yahudi pun dia tak setuju dengan Zionis. Kan, yang Kristian pun dia kata dah mula mengkaji Al-Quran. Kan, orang Islam yang mungkin tidur lagi. Cuba kita ingat balik beberapa peristiwa yang sepatutnya kita sudah pun mengambil iktibar daripadanya, yang bukan hanya melibatkan Palestin, tetapi secara umum dia melibatkan umat Islam. Yang pertama, cuba kita ingat ada satu masjid di India yang disebut sebagai Masjid Babri. Masjid ini dibina oleh salah seorang daripada orang Islam yang namanya Raja Babri. Dia bina masjid itu tahun 1528. Apa yang berlaku? Masjid itu diruntuhkan. Orang India Hindu yang berbangsa Hindu, yang beragama Hindu, mereka runtuhkan masjid itu atas dasar kebencian orang Islam, dan tidak kurang nyawa yang terkorban begitu banyak, dan umat Islam di seluruh dunia tak terjentik pun hatinya. Diam semua kan. Relax, bertenang saja. Macam tak ada apa-apa. Seolah kita tak sedar lagi. Kemudian kita tengok lagi apa yang berlaku kepada etnik Uyghur di China. Satu wilayah yang namanya disebut sebagai Xinjiang, ataupun dalam bahasa lain disebut Turkistan Timur. Bagaimana penghapusan etnik yang melibatkan jutaan nyawa. Mereka bunuh. Sampai hari ini pun masih ada penindasan daripada kerajaan China terhadap etnik ini. Bukan baru, dah lama dah. Kan, sepanjang bulan Ramadan kita dengar cerita-cerita yang tak baik daripada sana. Pun hati kita tetap relax, tak ada rasa apa-apa.
Kan? Tak ada apa-apa, bertenang je. Kita anggap sebagai satu berita biasa sahaja. Kita tak ambil iktibar. Begitu juga kalau kita tengok misalnya yang kita sendiri saksikan, peristiwa pembunuhan etnik di Bosnia Herzegovina. Mungkin moderator pernah sampai sana. Kita tengok bagaimana penghapusan etnik, khususnya orang Islam. Ya, pembunuhan begitu dahsyat. Kita tengok sampai cerita yang sewaktu peristiwa itu rasa kita masih hidup lagi, kan? Iaitu sekitar tahun 92 hingga 95, hidup lagi kita. Bagaimana mereka boleh membunuh wanita-wanita yang hamil, yang sangat jijik perbuatan mereka. Wanita yang hamil tu dibunuh dengan mereka main mempersendakan wanita tu. Ini agak-agak dalam perut ni laki ke perempuan. Yang seorang teka laki-laki, aku teka perempuan. Lepas tu dia belah perut, dia tembak, toreh ni perut. Ini yang berlaku. Pun umat Islam seluruh dunia diam, tak buat apa. Maknanya kita tengok dah banyak dah sebenarnya reminder daripada Allah Ta'ala, peristiwa-peristiwa yang cukup menyayat hati kita, sampai yang mungkin yang terbaru banyak lagi sebenarnya. Tapi mungkin kita ambil yang agak selalu kita dengar. Antaranya yang terakhir ialah yang berlaku di New Zealand. Kita bertahu sebuah pusat Islam, pusat Islam di New Zealand, bagaimana ketika salat Jumaat didatangi oleh seorang pengganas yang disebut pengganas daripada bangsa Australia. Orang Australia datang dan dia membunuh seramai hampir 50 orang. Dia bunuh. Kita diam juga tengah sembahyang Jumaat, tak buat apa pun. Jadi sehinggalah sekarang ni Allah datangkan lagi peringatan yang sebesar ini. Kalau kita tak ingat lagi, tak sedar lagi, tak tahulah, Allah datangkan peristiwa ini. Dan sebelum ini bukan peristiwa yang baru. Sudah 75 tahun berlaku. Kalau kita tengok statistik dia, dalam satu catatan disebut tahun 2008, pembunuhan daripada orang Zionis terhadap orang Palestin ini, peperangan yang berlaku selama kurang lebih 28 hari, melibatkan nyawa sebanyak 1430. Itu tahun 2008. Naik tahun 2012, perang 8 hari, mati juga yang syahid 180 orang. Kemudian yang agak banyak tahun 2014, peperangan selama kurang lebih 51 hari, dan jumlah kematian ialah seramai 2,800 orang. Hari ini tuan-tuan, hari ini dah nak masuk 2 bulan dah tuan-tuan. Nak masuk 2 bulan dah peperangan yang tidak henti lagi. Sekejap hari tu gencatan senjata. Itu pun macam satu pembohongan. Kata Ustaz Abdul Samad, dia kata Bani Israel bila dia rujuk kepada cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sebab dia ada pecah-pecahan. Dia kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, adik-beradik dia dengan bapa dia pun dia boleh bohong. Dengan bapa pun dia boleh bohong. Dia boleh bawa darah. Dia kata, tengok ni anak kamu mati, kena makan di binatang buas. Itu pun dia boleh bohong bapa dia. Ini kan pula yang lain, termasuklah kita ni. Rupanya kita ni bodoh belaka, kena bohong sepanjang masa. Dan hari ini sepanjang 2 bulan yang berlalu, jumlah kematian sudah menjangkau 15,000 orang. Dan kita masih lagi duduk diam lagi, tak buat apa kan. Inilah sebenarnya bila kita tengok kenapa isu Palestin ni sepatutnya dia menggerakkan jihad kita, kerana kita patut dah cukup dah kesedaran sepatutnya, bahkan sepatutnya dah lama dah kan, dah lama patutnya kita semakin sedar bahawa ini adalah di antara orang atau musuh yang sepatutnya kita tentang, sebagaimana Ustaz sebut tadi. Dan kita sepatutnya tak boleh diam diri. Sebab itu bila kita sebut dalam bab jihad misalnya, bukan jihad itu memang bukan peperangan semata-mata, tetapi sampai satu masa memang kena angkat senjata. Sampai satu masa memang macam itu. Dia macam orang bagi makan ubat lah tuan-tuan. Tuan-tuan datang pergi klinik, doktor bagi ubat, mula-mula dia bagi dos rendah dulu. Takkan dia bagi dos tinggi terus kan, tumbang lah kita. Lepas tu datang lagi, doktor tak baik. Doktor pun tengok-tengok, oh memang tak baik, dia bagi dos tinggi lagi. Kali ketiga tak baik juga, baru dia bagi dos yang berat. Dan akhirnya barulah, oh baik kan, baik. Tapi masalah kita ialah kadang-kadang kita pergi klinik yang berlainan. Klinik A kita pergi, tak baik, pergi klinik B. Klinik B terus bagi dos yang tinggi, dan kita kata klinik B tu betul, klinik A ni tipu, kita kata. Nampak tu?
Sebenarnya yang dia buat begitu kerana dia ikut dos je. Begitulah juga dalam soal jihad ini. Dia bukan sekaligus tukang angkat senjata, bukan. Dia perlu peringkat. Dan kalau kita tengok antara orang Islam dan orang bukan Islam, bila kita sebut soal jihad ni, bila kita berhadapan dengan orang Islam, khususnya orang Islam yang ada nifak dalam hati dia, orang munafik, maka kita tidak menggunakan senjata. Kita menggunakan lidah kita. Kita menggunakan tulisan sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi kenal orang munafik, kan? Dan kita pun mungkin kita pun sebahagian daripada dia, wal-iyazubillah. Jadi pendekatannya menggunakan lisan. Tetapi bila tiba orang kafir, maka dia tengok status macam mana, kafir zimmi atau kafir harbi. Kalau sampai tahap kafir harbi, maka tidak ada pilihan lain melainkan mengangkat senjata. Jadi dalam keadaan sekarang ni, yang Zionis ini kita letak apa ni? Tuan-tuan nak panggil dia kafir apa? Wah, kafir harbi, kan? Patutnya kita angkat senjata, tapi bukan suruh perang. Nak cerita sepatutnya begitu berlaku. Tetapi kita masih tidur lagi. Dah berlaku macam-macam, sampai sekarang tidur lagi. Macam mana kita nak bangun ni, kan? Sebab itu kita perlu gerakkan diri kita agar semangat jihad itu sentiasa subur dalam diri kita. Itu yang tak datang sembahyang berjemaah tu sebab jihad tak ada. Yang tak datang sembahyang jemaah tu sebab itu pun jihad nafsu, kan? Sonok sembahyang kat rumah lagi, kan? Masjid tadi kata Ustaz Khairi sejuk benar tu, gitu kan? Sejuk benar. Kat rumah dia panas pun dia sanggup. Sebenarnya bukan pasal sejuk, pasal malas, kan? Malas. Nak pergi ni malas, dia itu tahap jihad mujahadun nafs. Kita lawan hawa nafsu kita. Dan ada juga jihad dalam bentuk harta benda. Sampai masa kita kena keluarkan harta benda kita. Dia ada peringkat dan pembahagian-pembahagiannya. Dan bila melibatkan orang-orang kafir, maka perlulah jihad itu dalam bentuk sama ada menggunakan kekuatan tenaga ataupun misalnya dengan perkataan. Jadi inilah dia kenapa kita perlu prihatin dan sedar bahawa Allah SWT sebenarnya memberikan kesedaran kepada kita bahawa kamu ni tak sedar lagi ke? Kamu nak tunggu macam mana lagi? Kamu nak tunggu apa lagi sebenarnya? Adakah kita nak tunggu sampai kat negara kita baru kita nak sedar? Hari-hari kita tengok, hari ni pun kita tengok bagaimana serangan itu, sehingga seorang bapa didukung anaknya dengan tangannya terkulai. Hari ni kita tengok. Hari-hari kita tengok benda itu. Kalau tak tersentuh lagi hati kita, wallahu a'lam, tak tahu apa lagi yang kita nak sebenarnya. Jadi itulah dia beberapa perkara yang boleh kita sentuh berkaitan dengan kepentingan Al-Aqsa, dan sepatutnya dia menjadi titik tolak untuk kita berjihad perjalanan Allah SWT. Jadi sebelum nak cerita pergi perang ni, kena datang sembahyang jemaah dulu, kan? Kena rajin datang sembahyang jemaah dulu, kena datang mengaji dulu, kena buat benda-benda yang Allah Ta'ala perintah, barulah mungkin kita boleh sampai ke tahap yang disebut itu. Jadi saya rasa cukup sekarang itu untuk pusingan pertama ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz di atas penjelasan tentang keistimewaan. Bila Ustaz sebut keistimewaan tadi, saya sepatutnya pergi bulan 1 ni, 12 bulan, tapi dapat berita tadi tak boleh nak pergi pula. Tapi petang tadi ada live bersama dengan wakil kita di sana, Syekh Ahmad Syarhan dan juga Qasim Abu Ta'in. Dia menceritakan keadaan di Masjidil Aqsa hari ini. Kalau nak masuk ke Masjidil Aqsa tu memang dibenarkan. Tadi dia beritahu tadi ada 51 orang Malaysia dah masuk di sana. Inilah mana dari segi itu kita dapat mengawal kalau untuk beribadat, untuk solat sebenarnya dibenarkan. Tapi benda-benda yang lain, nak pergi ziarah ke tempat-tempat yang nyatakan tadi, masih tidak dibenarkan. Ya, maknanya mereka menguasai. Mesti mereka melihat bahawasanya ada sesuatu yang istimewa yang ada di Masjidil Aqsa itu. Ya, jadi bagaimana yang Ustaz sebut tadi, di antara 3 masjid yang dituntut untuk kita ke sana, 3 masjid ini, yang 2 tu kita pernah pergi, maknanya kita ikhtiarkanlah untuk kita ke sana insya-Allah, ya. Seterusnya kita dah dimaklumkan kita tadi tentang keistimewaan Masjidil Aqsa kepada umat Islam. Jadi kenapa Ustaz Fatah, ya? Ustaz rasanya dah sampai ke sana ke? Belum lagi, ya. Insya-Allah sama-sama kita buat rombongan sekali. Dia sebati kita ke sana sekali. Insya-Allah. Ada azam insya-Allah. Buat kenapang lah. Buat kutu.
Kenapa golongan Israel ini terlalu beria-ria sangat nakkan masjid ni? Mereka terlalu beria-ria sangat. Kalau dilihat daripada faktor sejarah, bukan sahaja pada hari ini masjid itu menjadi rebutan, tetapi sejak berkurun-kurun lamanya Israel mengawal masjid ini, dan mereka mengawal, malah pernah menyerang sesiapa yang cuba memasuki masjid Al-Aqsa ini. Jadi saya rasa bukan saya saja yang bertanya-tanya tentang isu ni. Yang hadir ini pada malam ini juga turut tertanya-tanya, apakah sebenarnya mereka ni mahukan Masjidil Aqsa? Adakah ianya berkaitan rapat dengan agama ataupun geopolitik sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Alimuddin tadi, ataupun mereka ada agenda mereka sendiri? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati pengurusi atau moderator forum pada malam ini, sahabat saya Ustaz Khairi dan juga Ustaz Alimuddin, YB yang telah hadir, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Rasa macam soalan tu dah dijawab oleh dulu panel lah tadi. Ya. Pun begitu, insya-Allah sebagai muqaddimah daripada saya lah tentang persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan kenapa orang-orang Yahudi ni bersungguh benar mahu menguasai Masjidil Aqsa, mahu menguasai bumi Palestin ini. Adakah ianya bertolak daripada, kita kata, pegangan agama mereka, tuntutan agama mereka, ataupun sebab-sebab yang lain? Baik, di dalam surah Al-Maidah saya akan bawa ada 2-3 ayat berkaitan dengan kisah orang Yahudi ini. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatkanlah mereka, wahai Muhammad, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, yakni Bani Israel, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu ketika ia, yakni Allah, menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi, dan ia menjadikan kamu bebas merdeka, yakni setelah kamu diperhambakan oleh Fir'aun dan orang-orangnya, dan dia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa berkata lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang, yakni kalau kamu mengundur maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka menjawab, wahai Musa, bahawasanya di negeri itu, yakni di negeri Palestin itu, ada kaum yang gagah perkasa, dan sesungguhnya kami tidak akan memasukinya sehingga mereka keluar daripadanya. Kemudian jika mereka keluar daripadanya, maka sesungguhnya kami akan masuk ke negeri itu. Ini azan ke? Laluan azan ke? Terus. Tuan-tuan, dalam ayat dalam surah Al-Maidah yang saya baca tadi, ayat 21 hingga 21 hingga 23 ya, menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi mereka mendakwa
bumi Palestin itu adalah bumi yang dijanjikan Allah untuk mereka. Ya, maknanya mereka mendakwa bumi Palestin adalah bumi milik mereka. Allah Ta'ala telah menjanjikan bumi ini untuk mereka, dan mereka juga mendakwa bahawa mereka adalah penduduk asal bumi Palestin. Ya, ini dakwaan-dakwaan yang mereka buat, dan mereka menguatkan lagi dengan ayat-ayat yang mereka petik daripada kitab Talmud dan juga kitab kitab Taurat, Perjanjian Lama, yang menyebutkan bahawa bumi Palestin adalah bumi yang dijanjikan untuk mereka. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya dakwaan mereka itu adalah dakwaan yang bahasa ini sebut untuk menjustifikasikan tindak tanduk mereka, untuk membenarkan bahawa apa yang mereka buat hari ini adalah suatu perkara yang betul, yang tidak salah. Sebab itulah mereka telah menguasai hampir, kita kata hampir berapa peratus, lebih daripada 80% bumi Palestin itu telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, Zionis, laknatullah ini. Ya. Dan kalau kita melihat, memanglah ada beberapa perjanjian yang telah dibuat dari perjanjian Balfour dan seumpamanya, yang sebenarnya dalam perjanjian itu telah diperuntukkan untuk orang Yahudi ini hanyalah sebahagian daripada tanah Palestin itu sendiri, dan kemudian mereka telah menyebut itulah negara Israel, ada begitu, negara haram Israel. Tetapi akhirnya, contohnya di kawasan Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu asalnya adalah dia seumpama kawasan yang berkecuali, ya. Tapi kita lihat hari ini kawasan itu pun telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, ya. Telah dikuasai oleh orang Yahudi, maknanya mereka sendiri pun tidak menghormati keputusan yang telah dibuat oleh PBB dan seumpamanya. Tetapi dalam waktu yang sama, tuan-tuan, kita melihat PBB sendiri pun maknanya mereka ni pun adalah alat-alat Yahudi juga, mudah cakap macam tu lah. Dan seolah-olah PBB juga membenarkan tindak tanduk yang dibuat oleh Israel, oleh orang-orang Yahudi Zionis alaihim laknatullah ini ke atas bumi Palestin dan ke atas orang-orang Islam di bumi Palestin itu sendiri, atas nama mempertahankan diri dan seumpamanya lah. Jadi tuan-tuan apa yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang saya baca tadi, Al-Quran menceritakan bagaimana setelah Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel, ya, daripada kezaliman Fir'aun. Itu pun sebenarnya kalau kita membaca sejarah, ada catatan yang menyebutkan orang Bani Israel ini, mereka seringkali setelah berlalunya beberapa masa, mereka seringkali maknanya menyeleweng daripada ajaran agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan Allah kepada mereka. Sebab kita tahu di Mesir ini, mereka ini telah masuk ke Mesir oleh kerana Nabi Yusuf alaihissalam telah menjadi seorang menteri di sana. Kebetulan di Palestin pada waktu itu telah berlaku kemarau yang sangat panjang, yang sangat dahsyat. Jadi mereka pakat pindah datang ke Mesir. Asalnya orang Mesir menerima baik kedatangan orang-orang Yahudi, tapi akhirnya orang Yahudi ini, mereka ni naik tocang, tuan-tuan, di Mesir itu sendiri, menyebabkan Fir'aun yang memerintah satu ketika itu telah menekan orang-orang Yahudi, telah memperbudakkan mereka. Dan ditambah lagi pula kisah bagaimana Fir'aun yang memerintah pada zaman itu bermimpi bahawa ada api yang datang daripada arah Masjid Al-Aqsa yang membakar istana, meruntuhkan kerajaan dia.
Lalu dia mengarahkan untuk dibunuh anak-anak lelaki Bani Israel. Panjang cerita tuan-tuan. Tapi orang Yahudi ni ialah bangsa yang tak tahu berterima kasih sebenarnya. Akhirnya dia ditekan, dizalimi. Namun Allah Subhanahu wa taala menghantar Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Mereka keluar pada Mesir. Dan dalam ayat tadi diceritakan sehinggalah mereka berada di bumi Sinai. Dan bumi Sinai ni pula tuan-tuan yang dirancanglah hari ni dah. Mereka nak menempatkan orang Palestin di bumi Sinai, rupanya perancangannya. Nak suruh orang Palestin ni yang duduk di Gaza ni pakat pindah ke bumi Sinai. Padang pasir tuan-tuan, bumi Sinai ni. Saya duduk belajar di Mesir, Ustaz Khairi pun belajar di Mesir dulu. Ya, kalau orang pergi ke Sinai tuan-tuan, menyeberang melalui terowong bawah Suez. Terowong bawah terusan Suez dah. Kita sampai di bumi Sinai, bumi padang pasir tuan-tuan. Bumi padang pasir dan ada kawasan berbukit. Itu yang mereka nak tempatkan. Baik, bila berada di sini inilah ayatnya Allah Ta'ala memerintahkan supaya Nabi Musa ini mengajak orang-orang Bani Israel yang ada 12 kabilah semuanya untuk masuk ke bumi Palestin dan memerangi orang-orang yang tinggal di sana, namanya orang Kanaan, yang tinggal di bumi Palestin pada waktu itu. Dan mereka dijanjikan dengan pertolongan daripada Allah. Tapi orang-orang Yahudi ini adalah bangsa yang penakut. Sampai sekarang penakut juga tuan-tuan ya. Mereka tak nak masuk. Mereka kata kalau kena perang kami tak nak masuk. Tapi kalau masuk secara aman, selamat, dapat berkuasa, kami akan ikut Nabi Musa AS. Sebab itu Allah akan sesatkan mereka selama 40 tahun di bumi di bumi Sinai itu. Dipanggil padang teh. Teh itu bukan teh Lipton apa tuan-tuan. Teh itu bahasa Arab tihun maknanya sesat. Duk pusing kawasan Sinai itu selama 40 tahun sehinggalah generasi yang degil, generasi yang ingkar ini dimatikan oleh Allah dan Nabi Musa pun wafat. Barulah keturunan yang selepas itu yang datang kemudian adalah keturunan Bani Israel yang beriman, yang bertakwa. Mereka telah dipimpin oleh seorang lelaki yang bernama, yang disebut juga nama Nabi Yusha bin Nun, memimpin mereka masuk ke bumi Palestin. Jadi maknanya apa yang mereka dakwa bahawa bumi Palestin adalah bumi yang dijanjikan Allah untuk mereka adalah dakwaan yang tidak benar. Sebab kita melihat sejarah yang lebih lama lagi, Nabi Ibrahim AS bukan dia yang membuka negeri Palestin ini, tidak. Tapi Nabi Ibrahim setelah dia tu dicampak ke dalam api, Allah Ta'ala selamatkan, dia telah keluar daripada bumi Babylon, Iraq, dan dia telah bermusafir ke mana? Bermusafir ke Palestin. Dan dia pergi tinggal di Palestin. Dan daripada Palestin itulah dia pula pergi bermusafir, berdakwah di berbagai tempat sehinggalah mengikut setengah riwayat dia sampai ke Asia ni pun dia pernah sampai berdakwah. Dan ada setengah tempat tu mendakwa mereka ini adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. Di Asia ni lah. Baik, ada di Bangladesh ke mana? Ke Sri Lanka. Sri Lanka. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, jadi apa yang didakwa itu tidak benar. Maknanya kalau dikata mereka merujuk kepada Nabi Ibrahim AS, sebab anak Nabi Ibrahim inilah ada dua orang anak, Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Daripada Ishak inilah lahirnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub inilah yang digelar sebagai Israel. Israel dengan mana Isra maknanya hamba, Allah maknanya hamba kepada Allah, gelaran kepada Nabi Yaqub AS. Daripada Nabi Yaqub inilah antaranya yang Ustaz Azamudin sebut tadi lah, anak dia yang ada 12 orang ni berpakat nak bunuh Nabi Yusuf. Akhirnya tak setuju, campur dalam perigi buta. Yusuf dibawa ke Mesir. Itu panjang cerita lain pula ya. Jadi daripada keturunan Nabi Yaqub inilah adanya 12 anak. Dan di antaranya ada anak yang nama Yahuda. Yahuda inilah disebut sebagai Yahudi, keturunan Yahudi yang telah menyeleweng selepas itu.
Sebenarnya di sepanjang sejarah tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran tersebut cerita kisah Jalut dan Talut. Talut ini adalah antara raja keturunan Bani Israel yang memerintah Palestin. Kemudian bagaimana ada seorang tentera di kalangan namanya Daud, dan Nabi Daud berjaya membunuh Jalut. Lalu katanya Nabi Daud ini berkahwin dengan anak Talut, dan kemudian dia diangkat menjadi raja. Anak Nabi Daud inilah ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan orang Yahudi mendakwa bahawa di bawah binaan Masjidil Aqsa hari ini, di situ ada haikal Nabi Sulaiman. Haikal maknanya tempat ibadah. Tempat ibadah macam masjid dululah. Zaman Nabi Sulaiman itu dibuat satu tempat ibadah namanya haikal Nabi Sulaiman. Mereka mendakwa ada di bawah tapak Masjidil Aqsa. Dan sememangnya kalau kita melihat, kalau kita Google pun kita boleh tengok tuan-tuan, mereka telah menggali terowong-terowong bawah masjid ni untuk mereka ni cari haikal, dan memang mereka tak jumpa tuan-tuan, memang tak ada pun. Sama macam Masjid Babri tadi lah, mereka mendakwa Masjid Babri itu dibina di atas tapak kuih. Perlu diruntuh, lalu mereka runtuhkan. Memang tak ada tapak pun. Ya. Jadi ini dakwaan mereka atas nama agama. Kononnya bumi adalah bumi milik mereka. Bumi adalah bumi yang dijanjikan kepada mereka untuk menjustifikasikan segala tindak tanduk mereka. Dan sebenarnya ada lagi lah isu-isu, contohnya bagaimana orang Yahudi ini juga akan mereka ini bersedia untuk menjadi tentera-tentera Dajjal. Di sana ada hadis akhir zaman tuan-tuan tentang Dajjal, pula panjang ceritanya. Tapi antaranya sebab mereka betul-betul sungguh-sungguh nak menguasai bumi Palestin dan juga Masjid Al-Aqsa adalah kerana faktor agama, dan yang keduanya adalah faktor politik itu sendirilah. Kerana disebut siapa yang boleh menguasai Palestin dan Masjid Al-Aqsa, mereka akan menguasai dunia. Itu yang mereka pegang. Dan saya ingat saya pernah pergi kubu tentera Israel yang ada di sebenarnya Sinai. Apa nama kubu tu yang ingat tak nama yang sebelah? Saya lupa dah nama. Pergi banyak kali tuan-tuan. Ya. Kubu yang tinggalan Israel ni, kalau kita pergi kubu perang mereka, dalam kubu ni mereka memang letak ayat-ayat suci mereka lah. Yang mereka gantung ayat-ayat yang menceritakan bahawa mereka berjuang itu pun atas nama agama, atas nama akidah mereka. Walaupun agama dan akidah mereka itu sebenarnya telah menyeleweng lah daripada agama yang asal. Allah Ta'ala menjanjikan bumi Palestin ini kepada mereka, kerana pada waktu itu mereka di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Apabila mereka ini mengingkari perintah Allah, mereka bermaksiat, maka bumi itu tidak lagi menjadi bumi yang dijanjikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Pusingan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maknanya tadi bahawa mereka ingin merampas, menguasai Masjid Al-Aqsa juga atas dasar agama. Bagaimana yang mereka dakwakan. Tetapi kita bagi umat Islam telah ada nas tentang Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Mana kita yang sepatutnya yang menguasai Masjid Al-Aqsa. Jadi Ustaz Khairi, seterusnya saya nampak bahawa makin jelas bahawa isu Masjid Al-Aqsa ini. Jadi saya ingin bertanya kepada Ustaz, apakah cara bagi kita untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat yang mungkin kurang cakna dengan isu Masjid Al-Aqsa dan juga Palestin ini. Sebagaimana Ustaz sebut tadi, Ustaz Alimuddin sebut tadi, apa berlaku pun umat Islam tak cakna bagaimana agaknya yang boleh kita buat untuk memberikan masyarakat cakna, masyarakat prihatin tentang isu Masjid Al-Aqsa dan juga Palestin. Baik, terima kasih pada moderator. Jam 8.36 saya berhenti, insya-Allah 8.46. Kena bagi tahu saat lagi dia dapat mikrofon ni dia naik hantu. Baik, apabila kita menyebut awareness ataupun kesedaran, tapi awareness ni dia mesti datang dengan treatment dulu. Mesti ada ancaman. Masalahnya adalah
kita tak rasa pun terancam. Ya. Umat Islam pada hari ini dia jadi tepung. Ya. Dia jadi selesa dan dia rasa mewah, dia rasa senang dan dia tak rasa apa-apa pun sebenarnya. Dia tak rasa pun diri dia terancam. Ya. Tak ada apa-apa perasaan. Jadi bagaimana dia nak datangnya kesedaran? Kita kalau tak ada lerima, ya, menyembang kat luar rumah, ya tak, sambil-sambil tu kata orang tu dia kain pukul 1 pagi lah, apalah, ya tak. Cuba kalau ada rima, nak datang masjid, ya, pakai baju besi, pakai baju perang, bawa kerih, bawa pedang, bawa jalan ramai-ramai, ya, bawa api bagai. Ya, sebab apa? Sebab kita ada ancaman. Jadi masalah sekarang ni, bagaimana kita nak timbulkan kesedaran kalau kita tak ada tekanan dan tak ada rasa terancam? Ya. Jadi inilah yang mula-mula berlaku pada penduduk Palestin dulu. Apabila datang Yahudi, mereka tak rasa terancam pun. Ya. Dah bila ramai dah, ya, bila akhirnya mereka merampas, dan ketika itu lepas tahun 24 kerajaan Osmaniyah dah tumbang, kerajaan apa lagi yang boleh mempertahankan mereka ketika itu? Ya. Tak ada dah. Kerajaan Islam tidak ada untuk mengeluarkan Yahudi daripada bumi Palestin. Jadi samalah juga dengan kita. Ya. Bagaimana untuk kita timbulkan kesedaran ini? Kita perlu rasa kita ni terancam. Kalau rasa kita ni terancam, barulah akan lahirnya kesedaran. Dan kesedaran inilah akan lahirkan tindakan. Ya. Jadi bagaimana untuk melahirkan tindakan? Maka ya, kita perlu menyebut-nyebut ancaman-ancaman. Tapi bila kita sebut ancaman-ancaman ni, orang tak suka. Ya. Sebab dia menakutkan, dia mengganggu keselesaan. Ya. Tak mau dengar pun, dan tak mau ambil pot pun. Jadi oleh itu, saya minta kita ni, ya, ada satu perkataan yang disebut oleh ulama, kita tak ambil macam mana. Namanya ihtiyat. Ya, iaitu sikap berhati-hati. Husnuzan ada, su'uzan tak ada. Elak pocik, teri elak. Boleh tak ada langsung. Mafish khalis. Su'uzan tak ada. Jadi bagaimana? Jadi oleh itu kita perlu wujudkan, yang pertama sekali, kita perlukan rasa ancaman satu persatu, perlu berhati-hati. Yang keduanya, kita perlu mengulang-ulang. At-takriru tufidu ta'kid. Bila diulang-ulang peristiwa ini, nakhbah ini, diulang balik berkenaan dengan isu umat Islam ini, dia bukan isu Palestin, dia adalah isu Islam. Ya, isu Islam. Kalau orang bukan Muslim, boleh kita sebut sebagai isu kemanusiaan. Tetapi sedarlah bahawa dia adalah isu agama, isu maruah kita sebagai seorang Muslim. Ya. Dan kehormatan kita. Masjidil Aqsa adalah kehormatan kita. Bagaimana kehormatan kita dicalap, dikawal, ya, dibunuh ketika ibadah. Sewenang-wenang mereka boleh buat apa sahaja yang mereka suka. Jadi apakah perasaan kita? Kalau kita tak ada perasaan, artinya hati kita telah mati sebelum kita mati. Ya. Perasaan geram tidak ada. Perasaan benci tidak ada. Perasaan meluat tidak ada. Ya. Perasaan geram tidak ada. Kita tengok boikot kita. Alhamdulillah hari ini boikot kita, ya, berjaya. Tapi setakat mana? Sampai mana? Bertahankah kita? Mampukah kita bertahan dengan boikot ini? Ya. Alhamdulillah 2 bulan. Capai tak setahun? Kita buat review balik setahun nanti. Tengok datang macam mana. Masa itu baru kita boleh cerita, ya, awareness kita ataupun tidak. Kemudian kita perlu yakin bahawa kita dengan orang-orang Palestin ini adalah
sama-sama Islam. Hubungan ukhuwah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Jadi mereka adalah saudara kita, sedarah daging dengan kita, seakidah dengan kita. Perasaan kasih dan sayang apabila melihat mereka tumpas dan syahid, maka perasaan sedih, hiba dan geram tu mesti ada dalam diri kita. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, jadi saya mengajak untuk kita sama-sama, yang pertamanya, tolong ya, kita bangkitkan ancaman-ancaman walaupun kita tak suka. Ya, apa yang boleh mengancam mereka dan kita. Yang kedua, ya, sedar. Yang ketiga, bertindak. Ya, bertindak dalam boikot, bertindak dalam doa, bertindak dalam memberikan semangat, bertindak dalam memberikan bantuan. Jangan berhenti. Ya, jadikan dia satu kewajipan untuk kita. Jadi saya rasa sekadar itu saja fungsi. Sebelum saya habis, saya bagi 2 serangkap pantun. Buat manis-manis. Kalau hendak membina rumah, carilah tukang yang cermat buatannya. Masjidil Aqsa tanggungjawab ummah, wajib kita pertahankannya. Jemaah desa bakti sopan dan santun, udahlah sopan baik hati, terima kasih dan mohon ampun. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak reti nak jawab pantun. Ke pantun kan jadi pembalas pantun lah. Jadi apa yang disebut Ustaz tadi, timbulnya kesedaran hasil daripada ancaman. Bila ada ancaman, adalah kesedaran kita. Ada orang kata kita buat konsert tak kena petir pun. YB ada kat dalam ni. Semalam seorang boleh berkata perkataan tersebut di dalam dewan. Kami buat konsert tak kena petir pun, tak runtuh pun apa tempat kami, tak turun bala pun. Kenyataan daripada seorang yang bukan Islam. Kita tak rasa terancam ke? Ataupun kita nak tunggu perkeadaan sampai di bumi Palestin berlaku di tempat kita baru kita rasa benda tu? Sebab itulah kesedaran itu kena ada. Kesedaran itu mesti ada bagi umat Islam khusus ni, di mana-mana pun. Kerana musuh Islam, Allah sebut tadi, tidak akan redha, walan tarda ankal yahud walan nasara ila akhir ayat. Jadi kesedaran itu kena ada. Apakah kita nak menanti kepada ancaman? Persoalan ini ada di minda tuan-tuan sekalian. Maka sebagai seorang asatizah yang dan juga pendakwah yang sering berkongsi ilmu dengan masyarakat, bagaimana agaknya Ustaz caranya bagi kami golongan awam ini boleh membantu dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pelbagai isu yang melanda umat Islam hari ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ahli Tuan Moderator, sahabat-sahabat yang kasih sekalian. Kalau kita lihat sedikit tentang orang Yahudi ni yang boleh kita perhatikan sebagai iktibar kepada kita. Kalau kita tengok pada musim haji bagi orang Islam, pada bulan-bulan haji, orang menunaikan haji dan kita tengok sesak kan. Macam baru ni berapa juta Ustaz Fatah? Yang tahun lepas 4 juta tu kot. 5 juta 4 juta kan. Bilangannya begitu ramai kan. Musim haji penuh orang itu. Begitu juga mungkin di Madinatul Munawwarah, orang ziarah berebut kan. Berebut sampai kena ambil nombor pula dah. Sekarang nak kena ada sistem dia kan, musuh dan sebagainya. Tapi bila kita tengok orang Yahudi, mereka sembahyang dekat dia punya wall tu kan, dinding ratapan. Pernah tak kita tengok tiba-tiba tahun ni tak muat lah, jemaah ni ramai benar gitu. Pernah tak? Dia berasak-rasak sampai tak muat orang. Sebagaimana jemaah haji kita, atau sebagaimana orang menziarahi Madinatul Munawwarah. Tak ada pun. Tak ada. Ada seorang penulis, dia cerita dia pernah pergi sana, dia kata dia pergi tak ada orang Yahudi malas sembahyang. Dia malas sembahyang. Dia memang tak suka pergi situ. Dan dia kata bila dia pergi 2-3 kali pergi, macam dia pula yang pergi sembahyang situ. Tu dia.
Jadi yang pertama sekali, bila kita sebut nak menyedarkan masyarakat, kita pun kena jadi orang yang sedar dulu lah. Jangan kita jadi macam orang Yahudi pula. Sebab kita dah ada masjid cantik ni, kan? Masjid dah bukan cantik dah, tapi kita pula jadi macam orang Yahudi, tak datang masjid, malas beribadat. Tu kacau tu. Macam mana kita nak menyedarkan orang lain kalau kita sendiri tak sedar? Faham tu? Maknanya kita ambil iktibar. Kalau kita tengok populasi agama di dunia ni, agama yang paling ramai penganutnya ialah agama Kristian. Tetapi agama yang penganutnya taat ialah agama Islam. Yang Yahudi ni tak tahu dah berapa dah, kan? Jadi buktikanlah kita taat pada perintah Allah Ta'ala, dan dari situlah akan timbul kesedaran, insya-Allah. Yang kedua, untuk kita nak sedarkan diri kita dan masyarakat, kita kena kembali kepada Islam. Kena kembali kepada Islam. Tak boleh biar begitu. Sebab benda-benda ini berkaitan dengan iman. Bila kita melihat suatu perkara, hatta sekecil-kecil perkara pun, bukanlah nak tunggu sampai bencana seperti atau peperangan seperti yang berlaku di Gaza. Benda-benda yang lain kecil, bila kita tengok dengan iman, maka kita akan taat pada perintah Allah. Allah Ta'ala suruh tengok unta je. Kamu tengok unta, kamu tengok langit, kamu tengok gunung. Allah Ta'ala suruh tengok itu je. Apatah lagi bila benda ini berlaku di hadapan mata kita, kalau kita lihat dengan iman, insya-Allah kita akan sedar. Dan inilah yang kita nak bawa. Kita lakukan ketaatan kepada Allah, tingkatkan iman kita. Bila dah iman itu meningkat, maka insya-Allah akan datanglah kesedaran. Yang masalahnya kita sibuk dengan benda lain. Kita mengabaikan isu tentang iman ini. Jadi datanglah macam-macam musibah pun, dia takkan mengubah diri kita. Sebab itu iman itu penting. Barulah boleh kesedaran itu timbul. Jadi bagi nak menyedarkan masyarakat, sebenarnya hal-hal ini hal-hal yang biasa kita lakukan. Hari ni orang nak pakai ni pun, misalnya pakai pakaian sebegini, sama ada bendera dan sebagainya. Ini satu bentuk kesedaran. Orang tengok, orang tertanya-tanya, dan orang lihat, oh ini tanda mereka ini prihatin kepada peristiwa tentang Palestin. Mungkin orang tak tahu. Maka di sinilah perlunya kita mendedahkan juga kejahatan, sebagaimana yang Ustaz Khairi sebut tadi. Kena sebut kejahatan. Apa kejahatan yang dia buat? Kenapa mereka ni jadi bangsa yang begitu degil sekali? Kita kena dedahkan. Bahkan dengan media baru yang ada hari ini, kita jadikan dia sebagai satu isu dan topik untuk kita berbincang. Kita sebut, hari ni dia buat begitu, hari ni dia buat begitu, supaya kita kata semangat kesedaran kita tentang betapa kita jauh daripada agama lah yang menjadi punca mereka ini berani melakukan kejahatan. Kalau zaman Nabi SAW, tak berani mereka. Tak berani. Bayangkan, selepas habis daripada Perang Khandaq tahun ke-3 Hijriah, tahun ke-5 Hijriah, lepas habis Perang Khandaq, Nabi SAW masuk dalam rumah baginda, nak buka baju perang. Tiba-tiba datang Jibril AS. Dia kata, wahai Rasulullah, adakah penduduk bumi telah menghentikan peperangan? Lalu kata Nabi SAW, dia kata, wahai Jibril, kemana lagi kami diperintahkan? Lalu Jibril menunjukkan ke arah perkampungan Yahudi. Sebab Perang Khandaq ini antara puncanya adalah pembelotan orang Yahudi. Pergi perang, siap tak jadi buka baju sarung pergi perang. Sampai begitu sekali keberanian ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabat. Sedangkan kita hari ini dengan jumlah yang ramai sungguhlah kalau banding dengan rakyat Zionis itu yang hanya beberapa juta sahaja, banding umat Islam merata dunia, sepatutnya kita lebih berani daripada itu. Tapi apa yang berlaku? Kerana iman tak ada. Apatah lagi bila dah kena penyakit belaka, kena wabak belaka kan. Bukan wabak Covid, wabak apa? Al-wahnu, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah penyakit kita. Jadi kita nak menghilangkan penyakit ni, vaksin dia ialah iman. Kalau kita kuatkan iman, kita tengok anak-anak Palestin, ya Allah, malu kita sebenarnya tengok mereka. Walaupun dia sedih dengan kematian keluarga dia, tapi kamu takut tak? Tak takut, dia kata. Tak takut, kan? Tak ada rasa takut. Bahkan semakin kuat semangat jihad mereka, sampai seorang doktor ataupun pegawai perubatan, bila ada orang meratap kematian dia, pula tenangkan orang. Jangan sini, jangan menangis, jangan beliti-beliti, tak mau, dia kata. Kita ni memang para syuhada, dia kata. Kita tunggu masa je. Kamu jangan bersedih, dia kata gitu.
Begitu kuatnya semangat mereka. Sedangkan kita di sini nak keluar derma pun berkira kan. Nak bagi lagi, tak habis-habis kita derma. Hari ni kita derma Palestin. Kita pun tergagak-agak nak bagi. Jadi itulah di antara benda yang patut kita bangkitkan dalam diri kita, agar kita dapat sedarkan diri kita dan kita dapat sedarkan masyarakat. Mudah-mudahan dengan usaha yang sedikit ini Allah Ta'ala beri kurniakan ganjaran, termasuklah program pada malam ini. Mudah-mudahan Allah tingkatkan kesedaran kita terhadap pembelaan dan pembebasan kota negara Palestin dan juga kota Baitul Maqdis. Cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Ustaz, terima kasih. Ustaz Namuddin. Tak habis semua ni. Hari ni Tak habis. Tadi 8 tarikh kita 6 hari bulan. 6 hari bulan Disember. Konflik yang terkini yang sama-sama kita ketahui bermula pada 7 Oktober 2023. Sebulan. Maknanya cukup-cukup 2 bulan. Cukup-cukup 2 bulan. Yang mana ditonjolkan bahawa kononnya Hamas yang memulakan serangan. Saya pergi kepada perang lah. Hari ni tak sebut lagi tentang Hamas. Kononnya Hamas yang memulakan serangan. Tetapi kita telah sedia maklum bahawa Israel telah menjarah bumi Palestin sejak 75 tahun. Dan ianya bermula daripada beberapa perjanjian yang Ustaz sebut tadi. Perjanjian deklarasi Balfour 1917, yang mana hasil daripada deklarasi ini lahirlah negara haram Israel pada tahun 1948. Apa pandangan Ustaz tentang serangan Hamas ini? Adakah dunia mengatakan Hamas yang memulakan? Bukan kuat sangat. Kenapa kita mulakan? Pandai-pandai nak mulakan, kenapa? Mungkin Ustaz boleh komen sedikit tentang peristiwa ni. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis, moderator kita. Tentang, kita kata, pendapat setengah orang lah. Bahkan ada orang kita sendiri pun berkata begitu. Kenapa Hamas ni gatal-gatal pergi serang Israel dah? Lepas tu bila Israel serang balik, sampai sekarang ni hampir 14,000. apa, 5,000 kan ya? 14,000. 14,000. 15,000. 15,000 orang Islam Palestin yang telah gugur syahid. Ya. Jadi ada orang kita sendiri, orang Islam kita sendiri yang bercakap begitu. Kenapa Hamas ni yang memulakan? Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, seperti yang juga tuan moderator kita sebut tadi, perkara ini bukan perkara baru. Sejak 1948 lah, apabila PBB ataupun atau sebelum tu lagi dalam perjanjian Balfour itu, ya, setelah mana asalnya Palestin ni dikuasai oleh Britain ya. Britain penjajah, kita pun merdeka tahun berapa tuan-tuan? 57. 1957 lah. Sana 1948 tu. Jadi Britain telah mengiktiraf atau telah memberikan hak kepada orang Yahudi untuk menempati sebahagian daripada bumi Palestin yang sebelumnya adalah berada dalam jajahan Britain itu sendiri. Ya. Tapi seperti yang saya sebut tadi juga, orang Yahudi ni tuan-tuan, dia tak berhenti setakat tu. Dia tak puas dengan sedikit bumi yang diberikan mereka ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka telah, kalau kita baca balik apa yang berlaku di Palestin semenjak 1948 itu, orang-orang Yahudi telah meluaskan penempatan mereka. Mereka ajaklah orang Yahudi dari seluruh dunia datang duduk di negara haram Israel milik mereka. Datang, lalu apa yang mereka buat? Mereka merampas tanah-tanah milik orang-orang Palestin. Ya, mereka menghalau orang-orang Palestin.
Mereka memusnahkan kebun-kebun zaitun milik orang-orang Palestin. Ya. Bahkan apa itu saya dengar ada ustaz Nadir An-Nuri dia cerita bahawa antara yang pelik undang-undang di sana tuan-tuan, orang Yahudi ni bila mereka nak, contohnya mereka nak merampas tanah orang-orang Islam di Palestin, mereka mengarahkan tuan rumah itu merobohkan rumahnya sendiri. Orang nak rampas rumah saya kena robohkan. Kalau tak roboh, kena denda atau kena tangkap, kena penjara dan seumpamanya. Jadi apa pilihan tuan-tuan? Ataupun kalau dia tengok rumah tu dah cantik, dia halau keluar, dia pergi duduk rumah tu. Ini yang mereka dah buat semenjak 1948, sehinggalah akhirnya kawasan yang tinggal untuk orang-orang Islam kalau di semenanjung Gaza itu hanyalah berapa kilometer persegi tuan-tuan? 40 kilometer. 24 kilometer kali lebih kurang dah 24 kilometer. 40 kilometer. 40 kilometer. 40 kali 9 tuan-tuan. 40 kilometer panjang, 9 kilometer lebar itu di Gaza. Yang di tebing barat satu lagi. Cuma di Gaza tu dia telah bukan setakat dia telah memberikan satu tanah yang begitu terhad untuk orang Islam di Gaza duduk, keluasan 40 kali 9 km persegi yang diduduki lebih 2 juta umat Islam di sana, ya. Dan dia telah menjadikan Gaza itu sebagai penjara yang terbesar di dunia. Dia telah buat benteng, dinding sepanjang-panjangnya. Dan mereka tak berhenti setakat tu. Hari-hari duk tembak orang Islam, duk tembak orang Palestin. Tangkap, penjara, kanak-kanak ditangkap, pemuda ditangkap. Ya. Pada itu berlarutan semenjak lebih 75 tahun tuan-tuan. Baik, kalau kita tanyalah di kita sendirilah, kalaulah itu berlaku kepada kita tuan-tuan, tuan-tuan redha ke benda tu tuan-tuan? Boleh terima tak? Kita boleh terima tak? Kita sendiri tak akan terima. Bumi yang menjadi milik kita ataupun tanah milik kita, rumah milik kita, kebun milik kita dirampas, dihalau. Sehinggalah dihalau-halau sampailah itulah hak yang diberikan. Itu pun dikepung dengan dinding yang begitu tinggi, yang ditanam dalam tanah begitu dalam. Kemudian disekat dengan berbagai-bagai sekatan, dizalimi, ditekan berterusan sejak puluhan tahun. Maka kita lihat itu adalah tindak balas daripada Hamas yang hari ini yang menguasai bumi Gaza. Itu adalah kita kata, boleh kata parti Hamas lah ya. Jadi itu adalah kita kata satu tindak balas yang biasa bagi orang yang ditekan, orang yang dizalimi, orang yang dirampas hak mereka, maka dia membalas balik. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, yang dilancarkan roket sebanyak 5,000 roket tak? Ya, dia melancarkan roket itu adalah di kawasan, antara kawasan-kawasan yang dulunya adalah milik Palestin, yang kemudian mereka rampas, mereka ambil cara paksa. Jadi mereka serang itu adalah di mana di bumi, di tanah yang dulu milik mereka, tapi hari ini telah dirampas oleh orang-orang Yahudi secara haram. Maka kita kata, kalau orang yang berakal waras menyatakan itu perkara yang mana lebih-lebih lagi lah untuk mempertahankan diri, untuk mengambil hak kita semula. Ya, orang rampas hak kita, kita ambil balik, kita jadi pengganas tuan-tuan. Ya, orang curi barang kita, kita pergi nak ambil balik hak kita, kita yang dianggap sebagai pengganas, sebagai orang yang melakukan keganasan dan seumpamanya. Dan Hamas ni pun menyatakan bahawa apa yang mereka buat itu adalah sebagai satu-satu usaha untuk menyedarkan masyarakat di dunia ini
terutamanya di kalangan orang-orang Islam sendirilah, tentang nasib umat Islam di Palestin, tentang nasib Masjidil Aqsa di Palestin yang semakin hari seakan-akan semakin dilupakan ya oleh orang-orang Islam itu sendiri. Jadi hasilnya tuan-tuan, bila ada serangan ini dan berlakulah apa yang berlaku ini, dan kita pun rasa sangat sedih dengan jumlah kematian yang begitu ramai di kalangan orang Islam di Palestin. Tetapi tuan-tuan, seperti yang disebutkan tadi, mereka adalah orang-orang yang begitu kuat, bersemangat, dan mereka menerima kematian itu sebagai syahid fi sabilillah, dan moga-moga insya-Allah Allah Taala terimalah perjuangan mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan kita juga melihat tak, tengok kalau Israel dia membalas tuan-tuan, dia membunuh orang-orang awam, dia bom hospital, dia bom sekolah, dia bom masjid, dia bom gereja. Dan kita boleh lihat dalam video-video yang ada tu, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi itu semua maknanya telah, kita harap membuka mata kita, membuka minda kita. Dan seperti yang disebut oleh Ustaz Khairi tadilah, kita pun patut rasa terancam juga di negara kita pada hari ini ya. Tuan-tuan, saya pun ada sembang seorang orang Penang tuan-tuan. Kebetulan saya ada pergi kat Penang tu. Orang Penang Melayu, saya tak ada nak sembang, tapi dia duduk cerita masalah orang Melayu di Penang. Dengar-dengar kata, macam saya kata, ini macam Israel juga kata di Penang. Minta maaf saya cakap itu sebab apa? Sebab dia meluahkan apa yang berlaku. Orang Melayu dipinggirkan, makin ditolak, makin hilang, makin meninggalkan pulau, tak ada orang ya. Jadi seakan-akan sama juga tuan-tuan ya. Jadi kita kenalah rasa terancam, kena rasa berhati-hati. Dan moga-moga tuan-tuan, apa yang kita bincang pada malam ini, kalau daripada saya lah, kita mengharapkan agar memberikan kesedaran yang tinggi kepada kita tentang bagaimana kita ini dituntut ya, untuk memperjuangkan agama kita Islam, mempertahankan bumi umat Islam, mempertahankan maruah saudara-saudara seagama dengan kita, tak kiralah di mana jua mereka berada. Siap yang kita lakukan ini, insya-Allah akan diberikan pahala jihad fi sabilillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 7 Oktober, bagaimana yang Hamas mulakan serangan tersebut, sebenarnya Puak Yahudi sedang merancang dan mereka sedang mengadakan satu perayaan di akhir September, dan mereka sedang merancang untuk menyambut perayaan tersebut pada 13 hari bulan Oktober. Perayaan yang disebut sebagai Naful Buk, di mana pada hari tersebut 3 hari Yahudi akan melakukan penyembelihan yang disebut sebagai sembelihan nabati. 3 hari kemuncak. Dan hari kemuncak tersebut mereka akan meniupkan trompet yang dibuat daripada tanduk-tanduk haiwan. Dan tiupan ini pernah mereka lakukan semasa mereka merampas tebing barat, Bukit Golan dan juga Semenanjung Sinai. Bila dia tiup tu, maknanya dia telah menguasai kawasan tersebut. Dan mereka telah mula meniup trompet tersebut pada 6 hari bulan Oktober. Kalau sekiranya serangan tidak dilakukan pada 7 hari bulan Oktober, pada 13 hari bulan Oktober mereka akan menguasai Masjidil Aqsa. Sebab itu Hamas memulakan serangan tersebut. Maknanya tadi, maknanya apa, kesedaran itu kena ada. Benda ini biarlah kita tahu, dan ianya disembunyikan. Kita dapat benda ini daripada Islamic Brotherhood yang menyatakan perkara ini. Jadi sebagai rumusan, Ustaz, saya minta Ustaz Alimuddin untuk melakukan rumusan, kesimpulan kepada apa yang terbincangkan pada malam ini, iaitu Palestin dan juga tanggungjawab ummah sebagai rumusan. Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator
Terima kasih itu bukan terima kasih suka tu, tak pasal-pasal kena kan. Jadi muslimin, sahabat-sahabat yang kasih sekalian, kalau kita tengok di antara gambaran yang boleh kita kaitkan dengan Al-Quran dalam peristiwa yang sedang berlaku hari ini di Gaza ini ialah kisah Ashabul Ukhdud. Bagaimana berlakunya kematian, pembunuhan yang beramai-ramai, lalu kesan daripada keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan menolak syirik. Jadi kalau kita tengok hari ini apa yang berlaku di Gaza ini seolah satu madrasah iman bagi kita. Kita tengok hari ini ramai di antara mereka yang syahid dengan iman yang begitu kuat, dengan tak ada rasa tangis pun. Bahkan mereka seolah nampak syurga tu. Nampak syurga. Kita sempat tengok bagaimana rakaman-rakaman tu, dia seolah dia tengah bercakap dengan ayah dia, tiba dia hilang dah. Ada, kalau kita tengok seorang wartawan Inggeris, wanita, ada cerita tentang seorang ibu ni sedang dia nak sambut anak dia. Tiba-tiba anak dia kena bom. Kan? Kemudian mati depan mata dia. Malam tu bila dia tidur, dia mimpi. Dia kata dia mimpi anak dia yang dia sedang nak peluk anak dia, dan tiba-tiba anaknya sudah berada di syurga. Dia tanya, kamu macam mana keadaan kamu? Dia kata okey. Dia kata, macam mana kamu ketika kamu sedang dikenakan bom? Dia kata tak ada, macam kena cubit. Dia kata itulah dia. Jadi ini sebenarnya satu kita kata pelajaran atau madrasah yang kita patut jadikan base untuk menguatkan iman kita. Patutnya begitu. Kita tengok, ya Allah, kuat sungguh iman mereka. Mungkin sebelum ni kita dengar cerita sahabat-sahabat, cerita ulama-ulama kan, yang kena seksa, yang kena gantung sebagainya. Hari ni kita tengok di hadapan mata kita. Tengok bagaimana anak muda pun kuat iman dia. Kita yang tua-tua ni, Allah, cerita boykot, rokok tak tinggal juga. Cerita boykot sampai masjid pun kita boykot. Itu maknanya kita patut malu tu. Malu. Ini madrasah iman sebenarnya. Patutnya kita belajar, dan patutnya hari ini macam malam ni seramai ini, mudah-mudahan subuh besok macam ini juga. Patutnya macam itu. Patutnya jadi semangat dan begitu kuat kita untuk kembali kepada Allah. Patutnya kerana Allah Ta'ala jadikan Palestin ni sebagai sasaran untuk kita perhatikan dan kita belajar. Dan kalaulah kita tak boleh lagi ambil pelajaran, kita nak yang macam mana lagi sebenarnya? Kamu nak macam mana lagi yang boleh memberi kesedaran kepada kamu? Ataupun kita nak ambil satu hadis yang berkata kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Nak tunggu mati dulu kan? Kita saksikan benda ini, sepatutnya Allah Ta'ala berikan kesedaran kepada kita, dan kita mengorak langkah kembali semula kepada Islam. Dan akhirnya insya-Allah barulah kekuatan Islam itu datang. Jadi saya rasa cukuplah sekali itu sebagai rumusan. Mohon ampun dan maaf kalau ada terkasar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah kupasan yang disampaikan oleh panel kita pada malam ini, yang membicarakan satu isu yang besar, bukan sekadar berlaku di Palestin, di Gaza, tetapi ianya merupakan isu umat Islam seluruh dunia. Dan mudah-mudahan dengan kesedaran, apa juga tindakan, saranan-saranan yang dikemukakan oleh panel pada malam ini memberikan sesuatu buat kita, dan kita juga ada rasa kesedaran tersebut. Dan ingat sebagaimana yang dinyatakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi menyatakan bahawa sesiapa yang menguasai Palestin, dia akan menguasai dunia. Ya. InsyaAllah Islam akan menguasai Palestin, maka umat Islam akan menguasai dunia ini, insyaAllah. Dan kita adalah sebahagian daripada mereka-mereka yang ada rasa keprihatinan kita kepada Palestin. Maka kita kena bangkitkan semangat kita, rasa tanggungjawab kita kepada apa yang berlaku di sana. Bukan sekadar berlaku di sana, tetapi juga adalah berlaku pada diri kita, insyaAllah. Kita bangkitkan semangat ini, kita berikan kesedaran, teruskan boykot. Perkara yang boleh kita lakukan, sebenarnya yang Ustaz sebut tadi, itu istilah bila sebut benda itu semua senyum. Boykot yang lain boleh, tapi boykot yang satu tu susah sungguh. Masjid pun boykot, tapi masjid yang boykot yang benda satu tu
Susah sungguh. Jadi insya-Allah atas rasa keprihatinan kita, atas rasa prihatin kita, malam ini insya-Allah kita boikot rokok. Boleh? Tengok waktu makan kan. Waktu makan kan ada kadang-kadang kita tengok, semalam saya tengok satu anak kecil ya. Sembang-sembang, dia kata nak minum apa yang ada minum kat sini kita. Waiter tu sebut ada coklat, ada Milo. Dia sebut Milo, dia tutup mata tu. Sebab apa dia kata? Boykot, dia kata. Anak kecil boykot. Boleh boykot, takkan kita tak boleh boykot rokok kot. Kita bukan anak kecil. InsyaAllah itu rumusan terakhir buat saya. InsyaAllah kita tengok waktu makan, lepas solat nanti, kalau tak ada rokok tu, besok tak ada rokok, puntung rokok di masjid ni, maka insyaAllah kita, kesedaran kita telah ada insyaAllah. Boleh tak tuan? Wallahualam, saya minta maaf andai kata sepanjang saya mengendalikan forum ini ada perkataan-perkataan yang menyinggung hati tuan-tuan, maka segala apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkelemahan sendiri. Wallahualam, kita akhiri forum kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan dengan suratul As. Terima kasih kepada semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada masjid.